Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya ada dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah buaya jadian dan kisah kedua adalah kisah penternak kuda. Kisah pertama ni berlaku pada tahun 1982 di wilayah Bogor, Indonesia. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Herman. Pada masa kejadian ni berlaku, Herman baru berusia 10 tahun. Pada masa tu, Herman ikut nenek dia pergi menziarahi pak saudara dia di sebuah kampung pedalaman. Bila kita sebut kawasan pedalaman ni, kita boleh bayangkanlah macam mana keadaan dekat situ. Jalannya memang tak ada jalan tar, jalan tanah merah aja. Kawasan sekeliling memang dipenuhi dengan pokok-pokok besar dan kawasan tu tak ada bekalan elektrik. Herman dan juga nenek dia ni kalau nak pergi ke rumah pak saudara dia tu, daripada jalan besar perlu masuk ikut jalan tanah merah. Lepas tu dia orang akan jumpa tanah perkuburan. Lepas tu jumpa taman, lepas tu akan jumpa dengan sebatang sungai. Untuk menyeberangi sungai tu, Herman dan juga nenek dia perlu menaiki satu jambatan. Jambatan tu diperbuat daripada dua batang pokok kelapa. Masa Herman ikut nenek dia berjalan atas jambatan tu, Herman ni sangat-sangat terpegun lah. Sebab dia first time sampai dekat situ. Dia tengok sungai tu sangat-sangat cantik. Airnya jernih, arusnya pun agak deras. Dan dekat pinggir-pinggir sungai tu, tepi-tepi sungai tu, ada banyak batu-batu besar yang cantik. Pada masa tu Herman dapat tengoklah suasana yang meriah di sungai tu. Penduduk kampung ramai mandi-manda dekat sungai tu. Ada yang tua, ada yang muda. Yang kanak-kanak ni pakat naik atas batu besar tu, kemudian dia orang terjun. Seronok nampak dia orang bermandi-manda, berenang-renang dalam air sungai tu. Bila dah nampak suasana macam tu, Herman ni dia rasa juga dalam hati dia, aku pun nak mandi juga dekat sungai ni nanti. Bila Herman dengan nenek dia dah sampai dekat rumah pak saudara dia tu, Herman pun duduk rehat. Sebab dia rasa penat lah, perjalanan dia agak jauh. Sedang Herman ni duduk rehat dalam rumah tu, datanglah sepupu dia ni, sepupu lelaki dia yang berusia 7 tahun. Sepupu Herman ni ajak Herman untuk pergi ke kebun. Dia nak cari buah jambu. Lepas tu Herman pun bagi tahulah tak naklah pergi kebun. Baik kita pergi sungai, tengok tadi ramai orang mandi. Jomlah kita pergi mandi. Rupa-rupanya perbualan Herman dan juga sepupu dia ni didengari oleh makcik dia. Makcik tu adalah isteri kepada pak saudara Herman lah. Bila makcik Herman ni dengar Herman nak pergi ke sungai, dia terus larang. Dia larang Herman. Makcik Herman kata, orang luar tak boleh mandi di sungai tu. Sebab sungai tu ada penjaga. Dan penjaga tu tak suka kalau ada orang luar datang ke kampung ni dan mandi di sungai tu. Herman pun tanyalah makcik dia, penjaga apa? Makcik Herman ni bagi tahulah, dekat sungai tu ada buaya jadian. Pada masa tu Herman macam dia tak berapa pedulikan sangatlah apa yang makcik dia ni cakap. Sebab tadi dia tengok sendiri dengan mata kepala dia, dekat sungai tu ramai je orang mandi. Dan dia orang nampak okey je, tak ada apa-apa pun. Pada malam harinya, Herman tak boleh tidur. Dia asyik teringat nak pergi ke sungai tu. Dia terbayang-bayang apa yang dia nampak tadi. Orang ramai mandi-manda, air jernih. Air tu nampak sejuk. Budak-budak melompat daripada batu besar tu terjun dalam sungai. Seronok lah. Dan Herman ni memang dah pasang niat daripada malam tu. Dia nak mandi sungai. Dia nak pergi pagi-pagi tu, dia nak pergi senyap-senyap. Dia nak mandi sungai. Pada malam tu cuaca agak sejuk. Sebab hari hujan. Keesokan harinya, pukul 6 pagi Herman bangun. Bila dia bangun aja daripada tidur, dia terus teringat nak pergi sungai. Bila Herman nak keluar tu, Herman terperasan. Makcik dia dan juga nenek dia dah ada dekat dapur. Tengah memasak buat sarapan pagi. Jadi Herman ni, dia keluarlah perlahan-lahan. Keluar daripada rumah tu, pakai selipar dia dan pergi menuju ke sungai. Dalam perjalanan nak pergi ke sungai tu, Herman ni perlu melalui jalan tanah merah. Disebabkan semalam hujan, jadi jalan tu memang berlumpur lah, jalan tanah merah tu. Dan selipar Herman ni memang dah kotor. Tak lama lepas tu sampailah Herman ni dekat jambatan tu. Jambatan yang diperbuat daripada batang pokok kelapa tu. Herman berjalan dan tengok suasana sungai. Pada masa tu baru 6 pagi lebih. Jadi memang sungai tu sunyi lah, tak ada orang. Pada masa tu Herman tengoklah selipar dia, memang kotor lah. Sebab banyak lumpur. Daripada jambatan tu, kalau kita nak pergi ke sungai, perlu turun melalui satu bukit. Bukit tu ada tangga. Tapi bukanlah tangga konkrit. Tangga tu cuma tanah aja. Cuma orang kampung situ
Dia cangkul, dia bentukkan macam tangga. Herman pun turunlah bukit melalui tangga tanah tu. Bila dah sampai dekat bawah tu, Herman pun tengoklah ada satu batu besar ni. Dekat batu besar tu lah Herman nampak ada budak-budak mandi sungai. Semalam lah masa dia datang dengan nenek dia tu. Herman pun pergi dekat batu tu, dekat tepi batu tu, sebab dia nak basuh selipar dia. Sedang Herman ni basuh selipar dekat tepi batu tu, tiba-tiba Herman ni terperasan ada seorang nenek tua sedang berada di dalam sungai, tapi bukanlah di tengah sungai, di tepi. Maknanya air cuma paras atas sikit pada buku lali macam tu lah. Nenek tua tu memakai baju kebaya, berkain batik dan juga bertudung hitam. Semuanya hitam. Herman nampak nenek tua tu bawa satu bakul ni, bakul rotan yang agak besar. Jadi pada masa tu Herman fikir mungkin nenek ni baru keluar daripada kebun dan dia nak bersihkan diri dia dekat sungai tu. Jadi tak apalah, Herman pun basuhlah semula selipar dia. Tak lama lepas tu Herman ni terperasan nenek tua tu pandang ke arah dia. Jadi Herman ni pandanglah dekat nenek tua tu. Bila Herman pandang dekat nenek tua tu berpaling, pandang ke arah lain. Masa tu Herman dah mula rasa pelik. Ya ke nenek ni pandang aku tadi? Lepas tu tak apalah, Herman pun sambunglah basuh balik selipar dia tu. Kemudian perkara yang sama berlaku lagi. Nenek tua tu pandang ke arah dia. Bila Herman ni pandang balik, nenek tua tu pandang ke arah lain. Perkara tu berulang 3 kali. Tapi bila kali keempat, bila Herman pandang dekat nenek tu tak pandang ke arah lain. Maknanya dia orang ni bertentang mata. Pada masa tu nenek tu mula tersenyum. Dia tersenyum sampai menampakkan gigi dia. Tapi yang menakutkan, Herman cakap gigi nenek tu tak macam gigi manusia. Gigi dia bersilang-silang macam gigi buaya. Pada masa tu Herman jadi macam tak boleh nak bergerak. Dia jadi kaku sebab ketakutan. Dan pada masa tu tiba-tiba entah macam mana nenek tu dah ada betul-betul di depan Herman. Nenek tu pegang tangan Herman dan nak tarik Herman ke dalam sungai. Herman ni apa lagi, dia meronta-ronta menjerit-jerit minta tolong. Tapi masa tu dekat sungai tu memang tak ada orang. Tak ada siapa-siapa pun dengar dia menjerit. Tapi Herman tak putus asa. Dia kuatkan lagi rontaan dia tu. Dia tarik tangan dia kuat-kuat. Herman gunakan seluruh tenaga dia untuk menepis tangan nenek tua yang tarik dia tu. Dan akhirnya Herman berjaya melepaskan diri. Herman pun segera berlari menuju ke arah tangga tanah tadi. Dan dia naik semula ke atas. Dia naik semula dekat jambatan tu, jambatan batang kelapa tu. Bila Herman dah sampai dekat atas tu, dekat jambatan tu, Herman tengok balik dekat bawah. Herman tengok dekat tepi batu besar tu, tempat dia basuh selipar tadi. Bila Herman tengok, nenek tua yang berpakaian serba hitam tadi dah tak ada. Yang ada dekat situ adalah seekor buaya yang sangat besar. Bila Herman nampak buaya besar tu, Herman terus berlari ke rumah pak saudara dia. Bila Herman dah sampai dekat rumah pak saudara dia, dia cepat-cepat masuk. Herman tak boleh nak bercakap pada masa tu. Badan dia menggigil dan mata dia terbuka luas. Dia dalam ketakutan yang teramat sangat. Bila pak saudara Herman dah tengok keadaan Herman macam tu, dia pun mintalah tolong daripada seorang pengamal perubatan lah yang ada di kampung tu. Pengamal perubatan tu pun bagilah satu air yang dia dah jampi lah. Dia suruh Herman ni minum sikit, kemudian bakinya tu dia suruh sapu ke muka. Lepas tu barulah Herman ni boleh bercakap. Herman pun ceritalah apa yang dah jadi. Pada hari yang sama, Herman ni merayu dekat nenek dia untuk balik semula ke rumah. Tak nak duduk dah dekat kampung tu. Jadi pak saudara Herman ni terpaksalah hantar semula Herman dan juga nenek dia balik semula ke rumah. Tapi pada masa tu Herman ni memang dah tak berani nak lalu dekat jambatan tu, dekat sungai tu. Sebab Herman masih lagi trauma. Dia dah terjumpa dengan apa yang makcik dia cakap. Dia dah jumpa dengan penunggu sungai tu. Buaya jadian. Kisah kedua ni berlaku di Amerika Syarikat. Pada satu masa dulu, ada seorang orang kaya ni. Dia memiliki satu ladang kuda. Orang kaya ni, dia ada beberapa orang pekerja yang ditugaskan untuk menyelia penternakan kuda tu. Dan orang kaya ni juga ada seorang anak perempuan. Pada masa tu anak perempuan dia dah jatuh cinta dengan salah seorang pekerja dia ni. Pekerja tu bernama Jimmy. Jadi orang kaya ni, bila dia dapat tahu anak perempuan dia dah suka dekat Jimmy ni, pekerja dia ni, memang dia tak bagi restu lah. Memang dia tak suka lah. Orang kaya tu pun cubalah pisahkan anak dia ni, anak perempuan dia ni, dengan pekerja dia yang bernama Jimmy tu. Orang kaya tu hantar anak perempuan dia ni ke tempat lain. Ke tempat mak saudara dia yang terletak di daerah lain. Agak jauh lah daripada tempat dia tinggal tu. Tak lama lepas tu, lepas anak perempuan orang kaya tadi dah pindah, dah pergi ke tempat lain,
Jimmy ni kesihatan dia makin lama makin merosot. Dia jadi jatuh sakit. Dan lama-lama dia pun mati. Semua orang yang bekerja dekat situ tahu kenapa Jimmy ni mati. Diorang ni semua kata Jimmy ni mula-mula sakit tu sebab dia patah hati. Dia kecewa. Dia tahu hubungan dia dengan perempuan tu tak dapat restu dengan orang kaya tu. Dia jadi stres, dia jadi tension, dia jadi patah hati. Lama-lama dia pun sakit dan mati. Bila dah jadi macam tu, orang kaya tu rasa macam bersalah. Dia tak bagi tahu pun dekat anak perempuan dia pasal kematian Jimmy. Beberapa minggu lepas tu, ada satu perkara pelik ni terjadi. Pada satu malam, di rumah mak saudara perempuan tu, anak perempuan kepada orang kaya tu, maknanya di daerah lain lah. Pintu rumah tu diketuk. Anak perempuan orang kaya ni cakap, bila dia buka pintu tu, dia nampak Jimmy. Jimmy pada masa tu sedang menunggang kuda. Kemudian Jimmy pun bercakap. Jimmy cakap, ayah dia, maknanya orang kaya tu lah, minta tolong Jimmy ni untuk jemput anak perempuan dia balik semula ke rumah. Rumah yang dekat dengan ladang kuda tu. Jadi perempuan tu tanyalah Jimmy, ada apa ni? Ada masalah apa-apa ke? Jimmy pun jawab, saya pun tak tahu. Jadi anak perempuan orang kaya tu pun kemas-kemas barang dan ikutlah Jimmy ni naik kuda balik semula ke rumah dia. Dalam perjalanan tu, Jimmy ni mengadu sakit kepala. Dia berhenti sekejap dan dia mengadu dia ni sakit kepala, sakit sangat-sangat. Perempuan ni jadi kesian lah tengok keadaan Jimmy ni. Dia dah tak tahu nak buat apa, nak bagi ubat tak ada. Lepas tu dia ambil lah sapu tangan dia ni dan dia ikat di kepala Jimmy. Kemudian dia orang sambunglah perjalanan. Sekejap aja sampai ke rumah dia yang ada dekat dengan ladang kuda tu. Bila dah sampai, anak perempuan orang kaya tu pun ketuklah pintu. Bila orang kaya tu buka pintu, dia rasa terkejut. Anak dia dah ada depan pintu, anak perempuan dia. Orang kaya tu pun tanyalah anak perempuan dia ni, macam mana kamu boleh ada dekat sini tiba-tiba? Lepas tu anak perempuan dia bagi tahu, bukan ayah ada suruh Jimmy datang ambil saya ke? Pada masa tu orang kaya tu memang keliru. Dia tak tahu nak cakap apa sebab memang dia rahsiakan kematian Jimmy tu. Anak perempuan dia memang tak tahu pasal kematian Jimmy. Bila perempuan ni tengok reaksi pelik ayah dia, dia pun pandanglah balik ke arah Jimmy tadi. Jimmy yang menaiki kuda tadi. Bila dia tengok, Jimmy dengan kuda tu dah tak ada. Pada masa tu, orang kaya tu ajak anak perempuan dia ni untuk pergi tengok ke kandang kuda. Bila dia orang pergi ke kandang kuda, dia tengok kuda yang Jimmy naik tadi ada dekat situ. Tapi kuda tu berada dalam keadaan yang pelik. Kuda tu seolah-olah macam gelisah. Badan dia berpeluh dan dia menggeletar. Badan dia menggeletar seolah-olah ketakutan. Pada masa tu, orang kaya ni ceritakanlah kejadian sebenar kepada anak perempuan dia tu. Anak perempuan dia sangat-sangat terkejut dan sedih. Bila hari dah siang, orang kaya tu dan juga anak perempuan dia tu pergilah ke rumah mak ayah Jimmy. Orang kaya tu pun ceritalah dekat mak ayah Jimmy ni apa yang dah terjadi kepada dia dan juga anak perempuan dia. Mak ayah Jimmy ni terkejutlah bila dengar macam tu. Jadi apa yang diorang ni buat, diorang gali balik kubur Jimmy. Bila diorang dah gali kubur Jimmy tu, diorang pun bukalah keranda. Dalam keranda tu elok aja ada mayat Jimmy ni terbaring. Tapi yang peliknya, di kepala mayat Jimmy tu ada kain sapu tangan anak perempuan orang kaya tu. Elok aja terikat dekat kepala. Sampai sekarang ni diorang masih lagi tak dapat jawapan apa yang sebenarnya berlaku. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.